Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu dalam siri pembelajaran Maya mata pelajaran Reka Cipta. Hari ini, cikgu akan menerangkan dan membincangkan tajuk pengenalan Reka Cipta. Tajuk hari ini, kita akan memberi tumpuan kepada dua subtopik, iaitu Reka Cipta dalam dan luar negara, dan yang kedua, ciri-ciri Reka Cipta dan peranan Reka Cipta. Kita telah mengenali Reka Cipta ketika zaman revolusi industri dan zaman revolusi industri kedua dalam tajuk sebelum ini. Hari ini, kita akan melihat beberapa orang Reka Cipta masa kini yang terdiri daripada Reka Cipta dalam dan luar negara. Cikgu yakin ramai di antara pelajar masih tidak mengetahui Reka Cipta masa kini. Mari kita mengenali mereka bersama-sama. Negara kita juga mempunyai ramai Reka Cipta yang berjaya. Cikgu yakin pelajar-pelajar pernah melihat dan mendengar tentang mereka. Hari ini kita akan mengenali dua Reka Cipta yang menempa nama di Malaysia dan juga di dunia. Yang pertama, Zulkifli Haji Harun yang juga dikenali sebagai MacGyver Malaysia. Dan yang kedua, Robert Siong. Pelajar-pelajar, mari kita bersama-sama mengenali latar belakang mereka. Beliau merupakan seorang anak tempatan yang berjaya menempa nama hingga peringkat antarabangsa. Kegigihan beliau dalam menghasilkan pelbagai ciptaan yang membantu meningkatkan kehidupan seharian telah melonjakkan nama beliau. Zulkifli Haji Harun, nama yang sudah tidak asing dalam arena Reka Cipta negara. Beliau dilahirkan pada 2 Januari 1959 dan dibesarkan di Kampung Seri Serendah Rawang. Mula mendapat pendidikan di SK Rawang, seterusnya SMK Rawang dan melanjutkan pelajaran ke Institut Kemahiran Mara IKM. Beliau merupakan pengasas dan pengarah urusan Zol Design Autotronic. Beliau telah berjaya menghasilkan pelbagai ciptaan yang telah melonjak nama beliau. Antara hasil ciptaannya pada tahun 1984, kereta berkomputer. 1988, Rumah Lot 2020, 1991, Hovercraft, 1999, mesin IKS ataupun mesin industri kecil sederhana. Pada tahun 2000, sistem Oceatronic, 2001, kerusi roda elektronik, dan pada tahun 2016, kamera penyalahgunaan lorong kecemasan. Pelajar-pelajar, mari kita sama-sama saksikan kecemerlangan Zulkifli Haji Harun ataupun MacGyver Malaysia ini dalam bidang Reka Cipta. Zulkifli Harun, nama yang sudah tidak asing lagi di bumi Malaysia. Terkenal dengan gelaran The Malaysian MacGyver, beliau telah muncul sebagai pelopor bidang Reka Cipta inovasi. Dibesarkan di Rawang, Selangor, Zulkifli atau Abang Ju mendapat pendidikan teknikal di Institut Kemahiran Mara, Johor Bahru. Kepakaran yang dimilikinya dipertingkatkan selepas mendapat pendidikan lanjutan di Jepun, Jerman dan Perancis. Zulkifli telah menghasilkan ciptaan pertama seawal usia 4 tahun di bengkel pertukangan datuk beliau yang juga menjadi sumber inspirasi dalam kerjayanya. Zul telah mendapat gelaran Zul Hantu kerana mencipta kereta automatik yang bergerak sendiri. Sehingga kini, Zul telah mencipta lebih daripada 2,000 produk. Produk inovasi untuk masyarakat, produk IKS, alatan dan mesin bantuan untuk agensi-agensi kerajaan, produk inovasi sebagai pengangkutan, produk berkaitan pertanian. Antara produk inovasi terbaru beliau ialah sistem Oceatronic. Sistem untuk pemeliharaan ikan air masin di dalam kolam fiber dan kanvas membolehkan golongan nelayan bandar dapat direalisasikan.
Zul telah menubuhkan syarikat Zul Design Autotronic Sdn Bhd di Rawang. Mempunyai 45 orang pekerja, ia aktif menerima pelbagai tempahan untuk pembangunan produk inovasi. Untuk memastikan kesinambungan budaya Reka Cipta Inovasi, Pusat Latihan Usahawan telah ditubuhkan untuk melatih generasi muda dalam bidang Reka Cipta. Ketokohan beliau dalam bidang inovasi telah mendapat pengiktirafan dalam pelbagai pihak dari dalam dan luar negara. Seorang lagi anak tempatan yang berasal dari utara Malaysia telah berjaya menempa nama dalam bidang reka cipta. Beliau adalah Robert Yeo. Dilahirkan di Georgetown, Pulau Pinang, mendapat pendidikan di Sekolah Methodist Nibung Tebal. Beliau merupakan seorang jurutera di sebuah syarikat kejuruteraan. Antara hasil ciptaan yang telah menaikkan nama beliau, antaranya ialah Polycloud, Mobihit, Kamikaze dan juga Egg Incubator. Pelajar-pelajar, mari kita lihat sedikit pencapaian beliau dalam arena reka cipta negara. As an inventor, we should try to strike the bullseye at one arrow if you can. But should you fail, it's okay. You try again. I had only Form 5 education. I left school when I was 16 years old. So one day I wanted to make a rubber stamp job. I went to the shop, the bookstore. He told me that it takes 1 week to make a job. So if I can make a machine which can produce rubber stamps within half an hour, I think that is something I can sell. When I started invention back in 1990s, the first thing they tell me, oh, it cannot be done. Better get a day job. Even my family was concerned whether I can make a living or not. But I believe it can be done. My polychrome machine was a great success. You feel great to see that the machine is now used in all the stationery shops, even in America or Russia, even whole world. So that inspired me to even to come up with other inventions. To design something out of nothing is not easy. I think success of an invention is basically you must try. If you don't try, you never know. My latest invention, which I developed last year, to enable the blind man to use a smartphone, touch screen, to send text as fast as you. Most people think it's impossible. So what I did, I developed an app. We're using Braille. As you know, the Braille, there's only 6 dots. With the 6 dots, they're able to construct all the ABC they need. Then you ask, how would the blind know where the buttons? You know the answer? It's just a sticker, a film, which you paste on top of the screen, where you actually puncture the holes according to the buttons where the dollar is. So the blind man can actually feel the holes, he knows where the buttons. That will enable him to type whatever he wants. A lot of people try to use the voice technology, but it is never accurate. But text to voice is easy. So my technology is that they can type, they send to you, you receive in text. If you reply to them, it will in voice. And that invention actually won the Apita Award for 2014. I would hope that I'll be remembered for the Vision Touch. I think this is the only one. It's not just software, it's a whole method to enable the blind. Because all for years and years, the blind have been deprived of the technology that things here. So one day, if all the blind in the world using this phone, I will have a name for it. Young inventors should be bold, right? They should believe in themselves. It's not difficult. They should start with small, reachable fruit. It's not about low-hanging fruit or high-hanging fruit. It's about what you can reach. I don't believe I have any regrets. It's something, if I were to live my life again, I would do it again. Pelajar-pelajar telah mengenali dua pereka cipta dalam negara. Sekarang, mari kita mengenali beberapa nama hebat pereka cipta luar negara. Yang pertama, Titus Ram. Yang kedua, James Dyson. Dan yang ketiga, Steve Jobs. Titus Ram
Lahir pada 20 Mei 1932 di Wiesbaden, Jerman. Beliau bekerja di syarikat Braun dan memegang falsafah Weniger aber besser yang bermaksud less is better. Antara hasil ciptaan beliau adalah SK4 record player, D45 dan D46 film projector dan kalkulator Braun ET66. Pencipta yang kedua, James Dyson, dilahirkan pada 2 Mei 1947 di Norfolk, United Kingdom. Beliau melanjutkan pelajaran ke Royal College of Art dan telah membuka syarikat sendiri. Hasil-hasil ciptaan beliau antaranya Dual Cyclone iaitu vacuum tanpa habuk, DC-07 vacuum tanpa bag dan juga Dyson Airblade sejenis alat pengering tangan. Pencipta kita yang ketiga, Steve Jobs. Bagi penggemar telefon, nama ini sudah tidak asing lagi. Steve Jobs dilahirkan pada 24 Februari 1955 di San Francisco. Merupakan pengasas ataupun CEO bagi syarikat Apple. Dan antara hasil-hasil ciptaan yang telah menaikkan nama beliau, Apple I pada tahun 1976 dan juga Apple II, iMac, iPhone pada tahun 2007 dan juga iPad pada tahun 2010. Dalam dunia Islam juga tidak kurang hebatnya. Ramai pereka cipta yang tersohor dalam bidang masing-masing. Pelajar-pelajar, mari kita mengenali dua pereka cipta Islam yang telah menempa nama dalam bidang reka cipta. Yang pertama, Abu Al-Iz Ibni Ismail Ibni Al-Razaz Al-Jazari merupakan seorang ilmuwan Islam yang terkenal dalam bidang kejuruteraan robotik. Dilahirkan di Al-Jazirah, Mesopotamia. Beliau telah menghasilkan penulisan berkaitan dengan pengetahuan ilmu mekanik. Yang kedua, Taqi ad-Din Muhammad Ibni Ma'aruf, seorang ilmuwan Islam yang terkenal dalam bidang astronomi, jam, kejuruteraan, matematik, optik dan falsafah. Beliau telah berjaya mencipta beberapa hasil ciptaan seperti Istanbul Observatory ataupun Balai Cerapan Angkasa dan alat dan jam mekanikal yang memerhati The Great Comet pada tahun 1577. Pelajar-pelajar, setelah kita melihat beberapa contoh pereka cipta dalam dan luar negara, kita dapat melihat beberapa persamaan dalam bentuk ciri-ciri pereka cipta. Seorang pereka cipta itu perlu mempunyai ciri-ciri berikut. Yang pertama, mempunyai minat. Yang kedua, empati. Yang ketiga, kreatif. Yang keempat, inovatif. Yang kelima, empiritif. Yang keenam, perseptif. Yang ketujuh, tidak putus asa. Dan yang ke-8, menjaga alam sekitar. Pelajar, mari kita lihat satu persatu apakah ini maksudkan dengan ciri-ciri pereka cipta itu. Yang pertama, minat. Pereka cipta itu mempunyai minat yang mendalam dalam menghasilkan sesuatu baharu. Cikgu telah nyatakan apakah yang dimaksudkan dengan baharu dalam siri pembelajaran yang pertama. Pereka cipta itu berkeupayaan menghasilkan rekaan dalam bidang masing-masing. Yang kedua, empati. Sifat pereka cipta yang sentiasa ingin memahami masalah yang dihadapi oleh pengguna. Dengan adanya sifat ini, pereka cipta akan mengenal pasti keperluan dan kehendak pengguna bagi menghasilkan rekaan yang dapat berkembang. Sifat ini dapat dicapai dengan melakukan penyelidikan demi penyelidikan terhadap masalah yang dihadapi. Seterusnya, kreatif. Ialah keupayaan menghasilkan sesuatu yang baharu. Ciri kreatif ini boleh dicapai melalui proses latihan dan pembelajaran yang berterusan. Inovatif. Sifat pereka cipta yang inginkan rekaan yang lebih baik. Kelemahan-kelemahan rekaan dikaji bagi melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Empiritif. Pereka cipta perlu berfikir seperti seorang saintis yang melihat permasalahan dalam pelbagai perspektif pandangan. Sifat ini membolehkan pereka cipta mengemukakan data-data yang sahih dan konkret dalam menghasilkan rekaan yang baik. Seterusnya, perseptif merupakan kebolehan pereka cipta membuat tafsiran
melalui deria untuk memahami keadaan sekeliling. Gabungan sistem deria ini akan membantu mereka cipta mencapai satu keputusan yang terbaik. Seterusnya, tidak putus asa. Sifat yang membolehkan mereka cipta terus berusaha dalam menghadapi cabaran. Sifat ini akan membantu dan mendorong semangat seorang mereka cipta. Ciri yang terakhir, menjaga alam sekitar. Alam sekitar sangat penting untuk kehidupan masa depan. Seorang mereka cipta haruslah mementingkan kelestarian alam bagi memastikan alam ini sentiasa terjaga. Pelajar-pelajar, kita telah melihat ciri-ciri seorang mereka cipta. Mari kita sama-sama lihat apakah pula peranan dan sumbangan seorang mereka cipta itu. Yang pertama, seorang mereka cipta haruslah sentiasa meningkatkan kualiti kehidupan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan produktiviti kerja dan pelaksanaan aktiviti. Yang ketiga, mewujudkan persekitaran kerja yang lebih kondusif dan efisien. Yang keempat, mengaplikasikan sains dan teknologi terkini dalam penghasilan rekaan. Yang kelima, mewujudkan banyak peluang pekerjaan. Dan yang keenam, mengurangkan kebergantungan negara kepada produk luar. Berdasarkan contoh-contoh yang kita lihat, para pelajar seharusnya bersemangat dalam membentuk diri menjadi seorang mereka cipta yang berjaya suatu hari nanti. Marilah kita menilai diri kita dan memupuk sifat mereka cipta bermula dari sekarang, agar kita mampu menjadi seorang mereka cipta yang dapat memajukan negara. Sehingga bertemu lagi dalam pembelajaran maya yang lain. Assalamualaikum. Bye.